Sebab itulah bila Anwar Ibrahim, ya, di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, apabila menyiasat saja Daim, Mahathir mengelupu, saudara. Belum siasat dia lagi, baru siasat Daim. Ha? Cubit peha kiri, peha kanan Mahdi yang terasa. Sebab itu dia meroyan sekarang ni. Sampai dia boleh perli Anwar Ibrahim. Dia kata, kutiplah semua tun dalam Malaysia ini. Sita harta-harta mereka. Dia perli Anwar lah. Dia ingat Anwar tu perangai macam dia. Kan? Perangai macam dia. Semua orang nak dikutip. Bagi Anwar, engkau tun ke, tak tun ke, Tan Sri ke, engkau kerani cabuk ke, kalau ada kes, kita dakwa. Bukan semua tun jahat. Kenapa Anwar tidak siasat tun-tun yang lain? Memang Malaysia tak ramai pun tun. Tetapi macam Tun Abdullah Ahmad Badawi, ada Anwar usik. Tak usik, kata dia ada kes, tak usik. Kalau tak ada kes yang timbul, tak perlu usik. Biarlah dia kaya pun, biarlah dia tun sekalipun. Bagi Anwar, bukannya dia dengki pada orang kaya. Buat apa nak dengki pada orang kaya? Sedangkan dia ada peluang untuk bina kekayaan kalau dia nak. Dia tak dengki pada orang kaya. Tetapi dia tak mahu lihat orang kaya menyakau harta rakyat. Itu aja. Itu aja. Kalau tidak tak guna, dia pindah Harta Rasuah tahun 1997. Dia pindah Harta SPR waktu itu. BPR, ketika itu nama dia BPR, Badan Pencegahan Rasuah. Masa bila dia pindah? Sewaktu Mahathir nak test dia. Mahathir cuti 3 bulan. Dia nak test Anwar waktu itu Timbalan Perdana Menteri. Dia nak test Anwar pemangku Perdana Menteri. Dia tak cuti 3 bulan. Dia uji Anwar jadi pemangku Perdana Menteri. Sebab apa dia nak test? Dia nak tengok Anwar ni betul ke tak betul. Cakap bukan main hebat. Anti rasuah lah, anti kronisma lah, nepotisma lah. Sekarang ni aku nak test dia jadi pemangku Perdana Menteri. Bila dia ada kuasa, adakah dia menyakau ataupun tidak. Bila dia ada kuasa, apakah projek dia bagi anak-anak dia ataupun tidak. Jadi Anwar nak tengok. Anwar uji dia. Mahathir uji dia sebagai pemangku Perdana Menteri. Apa dia buat apabila dia dapat jawatan? Apabila dia pangku jawatan Perdana Menteri. Apa pertama dia buat? Dia bukan bagi projek kepada kroni dia. Dia bukan bagi projek pada anak-anak, adik-beradik dia. Yang dia buat adalah membawa akta pilihan akta BPR 1997. Pindah Harta Rasuah, itu kerja Anwar. Bila dia pergi jawatan pemangku Perdana Menteri. Dia bawa dalam kabinet, dia bentangkan, tak ada siapa berani bantah. Bila dia cakap dalam kabinet, dia nak pindah ini, nak bawa ke parlimen, nak pindah ini. Mana berani bantah waktu itu? Kan? Mahathir bercuti. Yang tinggal ni, Anwar Timbalan Perdana Menteri. Dia berpengerusi kabinet sebagai pemangku Perdana Menteri. Bila dia bawa harta ini, semua setuju. Supaya pindah. Walhal ramai di kalangan itu, kaki-kaki menyakau juga. Tapi terpaksa bersetuju. Sebab Anwar yang bawa. Jadi bawa parlimen, lulus. Apakah pindahan di dalam akta tersebut? Pindahannya adalah, kalau sebelum ini, seseorang menteri kabinet buat melakukan amalan rasuah atau penyelewengan, kan? Apabila dia pension, tak boleh siasat. Tak boleh nak disiasat. Dia hanya boleh diambil tindakan ataupun disiasat sewaktu dia memegang jawatan itu sahaja. Kalau dia pension, tutup buku. Dia boleh kaya raya, dia boleh senang lenang waktu itu. Dan Anwar tahu bahawa ramai bekas-bekas menteri yang bila pension saja mereka membina kekayaan. Mereka simpan harta mereka di luar negara. Harta ismit di luar negara. Afghanistan, Afghanistan, dengan syaitan. Dia simpan semua harta di luar negara. Bila pension, dia jadi kaya raya. Macam mana Daim boleh kaya? Jadi Anwar tahu benda ni. Dalam poket dia. Sebab itu waktu dia pemangku Perdana Menteri, dia pindah harta ini. Harta BPR 1997. Dia pindah, iaitu apa dia? Mana-mana menteri. Sebab tu dia megang jawatan menteri. Dia melakukan amalan rasuah. Kalau dia pension, walaupun 10 tahun, 20 tahun, kalau dia masih hidup, ada kes terbukti dia sewaktu pegang jawatan, dia rasuah, dia boleh diheret kembali ke mahkamah untuk dibicarakan.
Apa bukti dia? Bukti dia Tun Daim sekarang, saudara. Berapa puluh tahun dia dah pencen dah sebagai Menteri Kewangan. Hari ini Anwar seret dia ke mahkamah. Kalaulah Anwar tak pindah akta BPR itu hari, Daim sekarang ni boleh tersenyum lebar. Daim hari ini tak masuk hospital, saudara. Hari ini dia berada di hospital. SPRM panggil nasihat, dia berada di hospital. Berapa ramai pemimpin politik sakit perut sekarang ini. BPR panggil je, nak angkat telefon pun sekarang ni masing-masing takut, saudara. Ya, masing-masing takut nak angkat telefon. Kalau duduk di rumah tu, nampak kereta lalu depan rumah tu, kan, menyala lampu kereta tengah pukul 2 pagi, 3 pagi, berdebar ni. Takut orang kutip 2, 3 pagi. Masing-masing ni takut. Sebab itu hari ni Daim minta tangguh kesihatan dia. Beri keterangan di PSPM, masuk hospital. Sebelum ni anak bini dia dah panggil siasat dah. Giliran dia nak dipanggil, masuk hospital. Apa gunanya kita ada kekayaan trilion-trilion? Harta kita berada dalam negara, harta kita berada di luar negara. Semua tempat ada, kita ada bank, kita ada kapal layar. Macam-macam hotel-hotel milik kita. Tapi kalau hati kita tidak tenteram, tidur malam tak boleh, bangun-bangun pagi nak pergi hospital, tahan wad, tak guna kaya, saudara. Hati tidak tenteram. Sebab apa? Tidak ada keberkatan. Itu aja. Itu aja. Alhamdulillah, nasib baik Anwar pindah akta BPR ini, saudara. Kalau tidak Daim hari ni tak masuk hospital. Kalau tidak Daim hari ni berjoget-joget lambak dia, saudara. Peduli apa dia rakyat Malaysia? Dia jaga anak bini dia cukuplah. Dia dah kaya. Tapi hari ni adakah dia senang lenang? Nasib baiklah Mahathir waktu itu membenarkan Anwar, ya, memangku jawatan Perdana Menteri ketika itu tak lama. Sebab Mahathir terima laporan daripada menteri-menteri, Tun baliklah cepat sikit. Jangan cuti dah 3 bulan, pendekkan cuti balik. Lain macam Anwar ni kita tengok. Kalau saudara tengok filem Anwar Untold Story, macam tu lah dia cerita dia. Terpaksa panggil Mahathir tamatkan cuti segera. Sebab Anwar dah bertindak lain macam. Lain macam tu apa? Adakah dia menzalimi rakyat? Tidak. Adakah dia menangkap-nangkap orang? Tak. Adakah dia agih kekayaan di kalangan anak-anak dia, keluarga dia, adik-adik dia? Tak ada. Tetapi dia pindah. Dia tahu masalah negara kita ini adalah masalah rasuah. Masalah negara kita ini bukan masalah anak muda yang tengok konsert. Kita kalau ikut dengar cakap lebay, semua anak muda konsert, oh tak boleh, haram. Tutup kedai judi, konsert haram. Jangan pergi konsert, inilah konsert. Kalau ikut lebay lah. Tapi apakah mereka tahu bahawa musnahnya negara kita ini bukan kerana anak muda tengok konsert. Musnahnya negara ini bukan kerana adanya kedai-kedai judi yang tidak ditutup. Bukan itu, saudara. Musnahnya negara kita ini adalah ahli politik yang menyakau, yang kita biarkan puluhan tahun, saudara. Ahli politik ini lebih dahsyat dan lebih jahat daripada anak muda yang tengok konsert. Tapi kita, pandangan kita, terutamanya lebay-lebay, selalu tengok anak muda. Oh, anak muda ni kerajaan Madani buat konsert. Tengok, merosakkan minda anak muda. Yang merosakkan negara kita ini bukan anak muda. Yang merosakkan negara kita ini bukan perkauman. Bukan Melayu lawan Cina, Cina lawan India, India lawan Melayu. Bukan. Yang merosakkan negara kita ini bukan kerana orang main sport toto. Yang merosakkan negara kita ini adalah pesakau, penyakau orang politik. Sebab itulah Anwar kata, bila dia jadi Perdana Menteri, dia amalkan apa? Dia amalkan fik alawiyah. Iaitu mengutamakan apa yang lebih utama. Dia tahu penyakit negara kita ini, siapa punca dia. Dia tahu. Sebab itu dia pergi kepada punca yang terlebih dahulu. Dia tak peduli yang kecil-kecil ini. Yang kecil-kecil ini kita settle kemudian. Yang pertama kita nak settle, ini bapa-bapa penyakau. Tun, Tan Sri, Datuk-Datuk Sri. Yang berpuluh tahun mereka tidak pernah diusik. Cuba bagi tahu saya, siapa Perdana Menteri yang pernah siasat Tun? Yang berpangkat Tun? Tak ada, saudara. Tak ada. Puluhan tahun. Daripada Daim tu muda, sampai putih janggut Daim. Misal Daim dia putih lah. Dia tidak pernah diusik. Sekarang baru dia kena usik. Baru dia rasa macam mana diburu oleh SPRM. Selama ini dia hanya tersenyum lebar.
melihat pegawai polis konstebel kena rasuah, didakwa rasuah, melihat pangkat sarjan kena rasuah, pegawai kastam yang kecil-kecil itu kena rasuah, konstebel polis rasuah RM20 masuk penjara. Waktu itu dia tersenyum lebar. Sebab apa? Sebab dia ada tone. Siapa berani usik dia? Hanya Anwar Ibrahim saja yang menyentuh orang-orang yang ada gelaran tun-tun ini, saudara. Sebab apa dia berani? Sebab Anwar Ibrahim ada political will. Kekuatan politik. Dia ada kekuatan politik. Sebab apa dia ada kekuatan? Sebab dia tak melakukan rasuah. Sebab itu dia berani mengambil tindakan kepada rasuah. Kebanyakan pemimpin-pemimpin yang lain hanya bercakap di mulut saja. Daripada zaman Mahathir dulu pun kalau bercakap dalam Perhimpunan Agung UMNO, oh kita tak mau, kita nak hapuskan politik wang dalam UMNO. Mulut saja bercakap. Mulut saja bercakap. Tetapi tindakan, keberanian, bukan dia tak tahu selama ni siapa yang menyakau. Ya. Baru ni, ni ada ni, Ratu Badak buat report polis tentang syarikat renong. Dia minta siasat syarikat renong daripada tahun 97. Termasuk PMX. Saya amat rasa gembira dengan laporan yang dibuat oleh Apple Masam ini. Ya? Kita tahu strategi dia. Ya? Sekarang ni di antara mereka, Sport Setro ni ada dua. Satu Setro yang pro kepada Datuk Saka. Geng-geng Papa Gomo, geng-geng Salim Todi tu. Ini geng-geng ni. Ya? Ini geng-geng Atuk. Geng-geng Atuk. Satu lagi puak geng-geng Dencirit. Setro dia. Apple Masam, kan? Red Line, semua ni geng-geng ni lah. Puak-puak ni. Dia bertempur sekarang ni, saudara. Daripada kes dana, dia bertempur sampai ke kes nak menjatuhkan sesama mereka. Ya? Yang geng-geng Atuk ni, Papa Gomo, Salim, dia kutuk Muhyiddin. Muhyiddin kianat lah, tak guna lah, tak buat kerja lah, dia kutuk lah. Yang geng-geng ni pula kutuk Atuk. Atuk dia dah tua dah, berehat lah sepatutnya, dia kutuk. Jadi tak mustahil sekiranya Apple Masam ni buat laporan dalam isu syarikat renong Berhad ini, ya, adalah untuk mengenakan Atuk. Pasal dia tahu skandal itu. Baru ini kan ada satu jutawan yang menyaman Mahathir dan juga Muhammad Noh Yaakob, dulu jadi Menteri Keuangan yang kedua. Ya, tentang peralihan pemilikan syarikat renong ini. Ya, dia saman. Dia saman, saudara. Dan tidak melibatkan Anwar. Sebab kejadian tu, peralihan ambil alih saham itu tahun 2000. Anwar dah kena pecat lah waktu itu. Kenapa pula Datu Badak ni buat report polis? Kalau dia buat report polis, kita alu-alukan supaya aspirasi mensiasat. Sebab dia ini memang ada kena-mengena dengan Atuk, ada kena-mengena dengan Daim, ada kena-mengena dengan Timbalan Menteri Keuangan, Muhammad Noh Yaakob dulu. Biar mereka diseret. Dan mungkin itulah yang nak dikendaki oleh puak-puak Apple Masam ini. Sebab dia memang bengang dengan geng Atuk ni, kan? Sebab itu bila dia buat report polis, puak-puak yang Papa Gomo ni tidak ada. Tak menyambut pun. Sepatutnya dia sambut lah, kan? Report polis tu tak sambut. Pasal apa? Melibatkan bos dia. Jadi Datuk Seri Ibrahim relax je. Engkau buatlah report polis apa pun. Kita alu-alukan supaya mereka buat report polis. Apa kes sekalipun. Cikgu Bat nak buat report polis, silakan Cikgu Bat buat report polis. Dan kita kenal Cikgu Bat ini. Dia memang terror bab buat report polis, dia memang terror. Tapi satu report polis pun tak pernah dia berhasil, saudara. Daripada PKR dulu Cikgu Bat ni buat report polis. Dia memang suka buat report polis. Ya, daripada PKR lagi. Dulu dia buat report polis pada Azmin. Ya, tuduh Azmin ada rasuah pintu gerbang, rasuah kubah masjid, macam-macam. Zuraida dan sebagainya. Ya, tapi tak ada apa pun. Last kali makan ke atas tapak tangan Azmin juga. Sebab itu kita katakan kalau kita berjuang tak ikhlas, akhirnya malu. Bila kita berjuang tidak ikhlas, akhirnya orang yang kita hina-hina itu, akhirnya kita makan dekat tapak tangan dia. Mana maruah dia Cikgu Bat ni? Tak ada, saudara. Tak ada maruah. Dia siapa yang boleh bagi makan dia beres. Kan? Dengan ucapan memanglah berapi-api. Kan? Dia sanggup hina Anwar Ibrahim.
Dia sanggup hina Anwar Ibrahim, bos dulu. Yang Anwar Ibrahim jaga dalam parti keadilan ni, Anwar jaga dia. Nak bagi dia senang. Mana ada dalam keadilan orang boleh bertanding 2-3 kali? Kecuali Cikgu Bat. Diberi peluang bertanding berkali-kali. Bahkan dia beri tempat bertanding, tempat yang paling boleh menang lah. Di Dun Sungai Aceh tu. Ya? Sebab apa dia kalah? Sebab lebay sabotaj dia. Akhirnya lebay suka jadi kawan dia. Yang sabotaj Cikgu Bat di Dun Sungai Aceh tu, parti lebay. Ustaz Yusni Mak Piah waktu itu. Sedangkan kerusi tersebut telah diberikan kepada Cikgu Bat. Memang Cikgu Bat boleh menang punya. Memang boleh menang. Tetapi apa yang PAS buat? Apa yang Hajadi buat? Dia hantarnya Ustaz Yusni Mak Piah tu masuk kat situ. Berlaku pertandingan 3 penjuru. Bila berlaku pertandingan 3 penjuru, pecah undi. Orang PAS bagi undi pada Ustaz Yusni Mak Piah. Orang PIKAD bagi undi pada Cikgu Bat. Orang UMNO, biasalah Barisan Nasional, bagi pada calon UMNO. Bila pecah undi, Barisan Nasional menang. Kalau dicampurkan undi Ustaz Mak Piah dengan Ustaz Cikgu Bat boleh menang. Tapi sengaja dia masuk. Walaupun Ustaz Yusni Mak Piah waktu itu hilang deposit. Dia tak kisah hilang deposit. Jadi jangan calon PIKAD menang. Perangai PAS ni busuknya daripada dulu lagi, saudara. Bukan baru ni. Hajadi ni. Saudara jangan lupa. Kisah bagaimana dia memberi watikah calon kepada beberapa pemimpin PAS untuk bertanding di kursi-kursi PIKAD. Walaupun kursi itu telah pun dirunding, dah dibincangkan, dah dipersetujui pun. Agian kursi ni dalam Pakatan dah disetujui pun. Waktu itu pengarah pilihan raya Dr. Hatta. Dr. Hatta kata beres, tak ada apa dah. Semua agian kursi telah dipersetujui. Tiba-tiba hari penamaan calon, punya ramainya ahli PAS masuk bertanding di tempat PIKAD. Dan orang telefon Dr. Hatta. Apa cerita Dr. Hatta? Kenapa PAS tak calon? Dr. Hatta tak boleh nak jawab. Sebab watikah Presiden dah sign. Presiden PAS. Di situlah pengkhianatan Haji Hadi ni bila dia berkawan dengan orang. Sedangkan dikatakan dia seorang ulama. Sepatutnya orang yang katakan ulama ni dia akan mematuhi perjanjian dengan rakan dia. Ya. Dalam Islam ni kalau kita buat perjanjian, ya, walaupun dengan orang kafir, kalau kamu dah sanggup buat perjanjian, kamu kena ikut perjanjian. Walaupun dengan orang kafir. Ini bukan orang kafir. Perjanjian kamu dengan Datuk Seri Ibrahim, perjanjian kamu dengan Datuk Azizah waktu itu dalam pilihan raya, pimpinan-pimpinan ya, yang berada di situ. Majoritinya Islam yang kamu buat perjanjian, agian kursi, itu pun kamu langgar. Itu pun kamu mungkiri. Inikah yang dikatakan ulama? Bukankah ulama itu pewaris Nabi? Apakah ini akhlak Nabi? Ya, kamu mungkir perjanjian, maka bertempur kita sama PAS. Yang menang waktu itu Barisan Nasional menang. Itu pengkhianatan dia. Bukan baru sini, bukan baru ini, saudara. Dah lama dah dikhianatkan kawan. Ya. Mana parti yang dia tidak pernah khianat? Ini, Parti Bersatu je belum lagi. Inilah nampak bunga-bunga dah ni. Bunga-bunga nak lari ada dah ni. Kan? Masing-masing dah tak percaya dah. Berebut nak jadi Perdana Menteri. Kata Dr. Sam jadi Perdana Menteri. Ayah ni kata Din Cirit masih lagi jadi Perdana Menteri. Hamzah Dolmat pun nak juga. Hamzah pun nak juga. Kalau Hamzah nak jadi Perdana Menteri, si Jemin Semburit pun takkan tak nak. Dia pun ada cita-cita. Jemin ni besar cita-cita dia. Kalau tidak, takkan dia sanggup khianat Pakatan Harapan. Dia sanggup khianat PKR. Dia sanggup khianat Pakatan Harapan. Untuk apa? Takkan untuk jadi menteri. Ya, kalau untuk jadi menteri, dalam Pakatan Harapan dulu pun dia jadi menteri kanan. Waktu Pakatan Harapan, dia jadi menteri kanan. Ya, maksudnya bila dia khianat, dia nak jawatan lebih daripada menteri kanan. Setidak-tidaknya timbalan Perdana Menteri atau Perdana Menteri. Itu sasaran dia. Dan dia ingat dia boleh dapat. Apabila dia sanggup bersekongkol dengan Muhyiddin, jatuhkan kerajaan PH. Dia ingat dengan bantuan dia, membawakan kawan dia, geng-geng kartel dalam PIKAD 10 orang tu, bawa keluar khianat, dia ingat dia boleh tarik Muhyiddin supaya lantik dia sebagai timbalan Perdana Menteri. Kalau Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Rupa-rupanya tak dapat, saudara. Tak dapat. Tak ada timbalan Perdana Menteri waktu itu. Sebab Muhyiddin tak berani nak bagi kat siapa pun. Kalau bagi ke Azmin, Hamzah bising. Bagi ke Hamzah, Azmin bising.
Orang PAS pun bising. PAS dia kursi banyak juga. Kan? Last kali di zaman Din Cirit tak ada timbalan Perdana Menteri. Tak ada. Berapa lama tak ada. Yang ada apa dia? Yang ada 74 menteri. Termasuk Duta Khas Bertaraf Menteri. Ini dedak lah. Dedak seperti mana yang dijanjikan. Scheme of things. Yang dijanjikan. Jadi sekarang ini, ya, kesimpulannya saya nak bagi tahu bahawa Mahathir adalah orang yang patut kita depani, patut kita tangani, patut kita lawan dia habis-habisan. Sebab memang dia takkan jadi Perdana Menteri. Kita tahu dia pun tak nak jadi Perdana Menteri. Ya. Tetapi bagi Mahathir, ya, kalau dia tidak boleh jadi Perdana Menteri, tentukan Anwar jangan jadi Perdana Menteri. Tak kisahlah siapa pun. Bodoh macam mana pun tak apa. Janji bukan Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab dia kata, kalau Anwar kekal jadi Perdana Menteri habis sepenggal ini, sia-sia kerja dia selama ini. Iaitu untuk memfitnah Anwar, untuk membuat konspirasi menjatuhkan Anwar Ibrahim. Tiba-tiba Anwar jadi Perdana Menteri. Ya, lama. Sampai sepenggal. Mungkin 2 penggal. Ini akan menyakitkan hati dia. Ya. Jadi kita sama-sama, tugas kita sebelum Mahathir menutup mata, kita tentukan bahawa Mahathir tak akan dapat melihat kejatuhan Anwar Ibrahim. Kita nak bagi tahu, Mahathir, sebelum kamu menutup mata, kamu tak mungkin akan dapat melihat kejatuhan Anwar Ibrahim. Ini janji kita. Dan kita akan berusaha ke arah ini. Kerana bagi kita, kalau Tuhan nak bagi kuasa pada seseorang, bila masa dia boleh bagi. Dan kalau Tuhan nak cabut kuasa, bila masa dia boleh cabut. Tapi kita kena berusaha, saudara. Ya, jangan kita lihat Anwar, ya, fikiran dia positif, suka memaafkan orang, tak berdendam dengan orang, maka kita biarkan dia bersendirian. Kita biarkan dia dihina, kita biarkan dia difitnah. Ya, orang ambil kesempatan atas kebaikan dia, kita biarkan. Tidak, saudara. Kita takkan biarkan, sebab kita tahu, ya, musuh-musuh ini tidak akan pernah membalas budi baik Anwar Ibrahim. Mereka tidak pernah, ya, menganggap Anwar adalah orang yang memaafkan dia. Dia akan tetap mengatakan Anwar ini adalah manusia yang perlu dijatuhkan. Kerana lama Anwar dekat situ, semakin dekat mereka dengan pintu Sungai Buloh. Itu saja.